Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur Allah Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu sementara kita nak tunggu waktu Jumaat. Dalam masa ni juga kita dapat pahala dah, pahala iktikaf. Dalam suasana kita beriktikaf, kita dapat hidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah mudahkan urusan kita di mana-mana kita berada sampai masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Tambahan pula, sekarang ini kita dalam zaman fitnah. Kalau tuan-tuan tengok dalam laman sosial, dekat Facebooknya, sekarang ni tak kisah sebut Facebook ni, orang tua pun ada Facebook lah ni. Orang tua tengok Facebook. Instagram orang pertengahan, macam umur saya. Budak muda-muda ni, hak pakai serban napak gini ni, TikTok ada ni. Nak kata budak-budak muda kecil-kecil semua TikTok tu ni. Tu sebab kalau orang nak jual barang, ni ilmu. Nak jual barang, orang tak jual kat TikTok, sebab TikTok budak-budak tak ada piti. Tapi nak jual di Facebook. Orang kaya, orang piti Facebook. Cuma orang tua pun sekarang ni dah mula masuk ke TikTok. Dia beli juga. Bagus. Orang Islam kita ramai jadi jutawan. Jual dekat mana? Dekat Facebook, dekat TikTok dan macam-macam lagi. Tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada tengah hari ni, masa tak panjang, dalam 20 minit lah. Tapi kita nak ambil sesuatu. Biar kita ni hidup ni ada ilmu. Sebab Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tak angkat orang tu dia ada ilmu saja. Kalau orang tu ada ilmu saja, iman tak ada, dia ada kena dua. Dua-dua ni kena sekali. Allah kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia dua. Pertama, orang tu mestilah dia ada iman. Bila mu ada iman, dia balik kepada apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takut pada Allah. Bila orang ada iman ni, dia takut Tuhan. Mu belajar sebab apa? Aku belajar sebab aku nak ikut apa yang Islam nak. Aku nak jadi manusia bangsa hak maju ke depan. Bang, kalau kita tengok bangsa maju ke depan ni, tengok Jepun. Jepun bangsa maju ke depan. Dia punya teknologi memang kita tak ada. Jauh lagi nak sampai ke Jepun ni. Kereta Korea, buat kereta Korea tu, tuan-tuan, lagi maju daripada kita dah. Tapi tuan-tuan puan, kita masih ke depan. Kita nak generasi hak pandai macam orang Jepun. Tak apa, kita belajar hak tu. Walaupun negara bukan Islam. Dia orang ni kalau di Jepun ni, dia di antara. Nak kata ada agama dengan tak ada agama, dua-dua sama je. Tapi tu sebabnya bila orang Islam pergi UKM, saya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM buka cawangan di Jepun. Boh, ramai masuk Islam, boh. Ramai orang Jepun masuk Islam sebab dia tengok orang kita ni bukan saja bijak, tapi budak ada akhlak. Hak tu dia suka. Tapi dalam bab kehidupan, banyak kita kena belajar dengan dia orang. Menepati masa. Tu Jepun. Oh, Jepun jangan main-main. Masa ni nombor 1 Jepun. Nombor 2, tidak membazir. Ni Jepun. Jepun ni tuan-tuan, mu kaya macam mana pun, mari makan, jangan membazir bawah. Dia orang cukup pantang membazir. Kita makan, kata dia ada satu kuih bulan, dia panggil bulak itu kuih. Dalam tu ada paut. Dia macam paut. Dia rasa manis-manis gitu. Boh, orang kita mula-mula pergi, masa kami pergi mula-mula ni, setiap orang ambil 2. Ambil 3. Lepas tu makan 2. Orang Jepun tengok. Esok dia mari, dia potong siap-siap. Kita mari pula, kena 2 hari.
Hari kedua dia mari, dia potong siap-siap dah. Malu kita kata berapa dia potong, mari tak potong. Sebab bila tanya dia punya organizer, orang hok urus tu, dia kata kami tengok mari banyak hok membazir. Makan separuh tinggal. Ambil seketul. Jangan, dia kata. Ini kalau dapat kau orang susah, habis. Tengok, dia nasihat kita, kita orang Islam. Dia semua apa? Matahari. Itu sebabnya kita kena ada iman. Bila mu ada iman, mu ada ilmu. Bila mu ada ilmu, mu takkan sombong. Itu sebabnya ilmu dengan iman dua-dua kena jalan sekali. Baru comel. Jadi itu sebab kata Fudail bin Iyad, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Ni saya nak ambil hak ni. Habis nasihat Fudail ni, insya-Allah kita pakat-pakat berubah. Kata Fudail bin Iyad, man istahwadha alaihi al-hawa wattiba'i syahawat inqata'at anhu mawaridut taufiq. Kata Al-Fudail bin Iyad, apabila kamu ini ikut nafsu dalam hidup kamu, tak ada ilmu, tak ada iman, dua-dua tak ada. Iman tak ada, ilmu tak ada. Dan ikut pula syahwat, nafsu. Inqata'at anhu mawaridut taufiq, maka terputuslah daripada mereka lubang-lubang untuk dapat hidayah. Gini mudah, bahasa mudah saya bagi. Mu ni bodoh, sombong, ilmu tak ada, tak usah belajar. Depan mata mu ni ada rezeki, kita ni pula menganggur. Tengok, cukup lengkap. Bodoh, tak ada ilmu, tak usah belajar, sombong. Depan mu ni pula, apa nama, ada nombor 5, mu pula tak ada kerja, tak ada pitih. Depan mu tu ada pintu rezeki tertutup. Sebab mu tak tahu macam mana mu nak gunakan ruang peluang yang ada untuk dapat rezeki. Kita tahu dalam kawasan ni, Masya Allah, tak ada orang jual. Contoh, tak ada orang jual makanan, apa? Makanan, kita kata tak ada orang jual apa? Tak ada orang jual goreng pisang, cheese. Contoh. Kita ni tak ada bisnes, tak ada duit, tak ada bisnes, tak tahu nak buat apa. Padahal dalam kampung ni, orang kampung ni dia tak pernah makan lagi goreng pisang cheese. Satu kotak dia jual RM7. Biasa orang nak jual goreng pisang biasa. Dia pun mari buat goreng pisang cheese. Itu dipanggil mawaridut taufiq. Lubang rezeki yang Allah buka. Pam! Dia kata, buat lalu, buat selalu. Buat. Dia pun buat. Masya Allah, akhirnya dia akan jadi jutawan. Disebabkan apa? Disebabkan peluang yang ada. Tu Allah buka pintu rezeki, dia panggil mawaridut taufiq. Maka benarlah kata Luqman Al-Hakim, ada 3 benda yang boleh menyebabkan kita sempurna hidup sebagai seorang mukmin. Salatun man kunna fihi faqad istakmalal iman. 3 benda ni mu hidup cukup insya-Allah sebagai seorang beriman. Pertama, man idza radiya lam yukhrijuhu ridahu ilal batil. Pertama, mu redha, tapi keredaanmu tu tak boleh buat atau membawa kepada kebatilan. Macam mana? Mu ada anak-anak ni, kita ada anak-anak budak-budak ni sayang. Kita sayang anak-anak kita. Kita sayang kata. Sayang sangat kat dia. Sampai kita ni redha dekat dia. Sampai peringkat redha kita tu kita guna untuk maksiat. Anak kita guna untuk maksiat. Maka kita adalah manusia yang rugi. Dia bagi pitih. Dia redha, dia bagi pitih. Ambil lah dik, mu ambil lah nak. Mu ambil guna pitih ayu abah. Abah letak dia pitih, ada 3,000, 4,000 sini. Mu ambil lah, macam mu nak guna tak ada masalah. Abah sayang kamu. Dia tak pantau anak dia buat apa. Maka dia adalah insan hak rugi. Sebab apa? Anak dia akan rosak. Hak gini yang dia bagi. Dia tak tengok anak dia buat apa. Lah kali anak beli dadah. Hak anak budak-budak gini, dia tak tahu apa anak dia buat. Lah anak dia beli benda-benda hak salah. Di sisi undang-undang.
Di sisi Islam, dia bagi pitih, tengok-tengok sedar-sedar tuan-tuan perempuan. Anak-anak tu minum arak. Mana dia beli arak? Sebab duit pak dia. Sebab bapa dia reda tanpa dia awasi anak-anak dia. Tu kena jaga. Saya duduk di bandar tuan-tuan, Kuala Lumpur. Jangan main-main. Hak pakai piyah masuk hotel berzina. Pakai piyah masuk hotel berzina, kena takak dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Orang Jabatan Agama nak takak pun segan. Kesian tengok piyah ada atas meja ni. Ada atas meja. Tapi bukan iman itu berada di kopiah. Bukan iman itu berada di pakaian. Mu pakai jubah. Pakai jubah boleh buat ni. Baru ni tangkap. Pakai jubah, pakai serban, janggut panjang, kena takak dengan polis. Masuk jail dah, 12 tahun penjara. Sebab apa? Liwat. Jubah panjang, apa ni jubah, serban, janggut, kena takak baru ni. Ustaz Aslin kena, Ustaz Aslin Bollywood kena, kawan dia kena takak. Sebab apa? Liwat. Benda-benda ni jangan main-main. Iman daripada kita, dalaman kita, kita kena hidupkan. Itu sebab manusia kalau dia jaga anak-anak dia, dia jaga iman dia, jaga anak-anak punya iman, insya-Allah dia akan selamat. Itu sebab redha kita tu jangan salah guna redha. Tak apa, saya redha. Saya redha. Redha apa? Redha bini kita tak pakai tudung, tak boleh apa. Itu redha yang membawa kepada maksiat. Baru ni jumpa dengan seorang. Dia ni cakap tanya saya, dia kata bini dia ni tak pakai tudung. Tapi dia baik Ustaz, baik Ustaz. Bini dia meninggal, accident. Dekat Pahang, on the way nak balik ke Kuala Lumpur. Accident, mati. Jadi dia kata Ustaz, memang bini saya tak pakai tudung. Dia masuk neraka ke Ustaz? Saya kata neraka syurga ni milik Allah. Semoga Allah masukkan dalam syurga dengan amalan-amalan dia. Betul lah, buka tudung tu haram. Tapi saya tak boleh royak terus bagi tahu dia binimu confirm neraka. Tak boleh, bukan milik aku tu neraka tu. Neraka syurga ni milik Allah. Kita tak tahu, mungkin masa dia accident tu dia kata inni tubtu ilallah, aku bertaubat pada Allah. Allah terima taubat dia. Orang naik helikopter, tiba-tiba helikopter naik jatuh. Dia ni bukan mainlah jahatnya, ya Allah ya Tuhan. Dia bukan mainlah buat dosa kepada Allah Ta'ala banyak, buat dosa pada manusia banyak. On the way jatuh ke bawah tu, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah, aku buat dosa banyak padamu. Jatuh, mati dia. Mana tahu disebabkan perbuatan dia itu, istighfar dia kepada Allah, Allah terima dia. Tu sebab jangan duk kata ke orang. Jangan kata orang tu kafir, jangan kata orang tu masuk neraka, jangan kata orang tu masuk syurga mudah gitu, tak boleh. Masuk syurga kita niat baik tak apa, insya-Allah syurga. Saya cakap kat dia, insya-Allah dia masuk syurga dengan amalan-amalan dia yang baik. Sebab dia baik. Tadi Haji sebut isteri baik sangat. Sebab dia redha pada suami, suami redha pada dia, dia masuk syurga. Cuma lain kali saya nasihat, jangan redha kepada isteri. Dia kata saya redha dia tak pakai tudung Ustaz. Saya redha, adakah saya berdosa? La ta'ata fi maksiatil khaliq. Mu tak boleh buat maksiat. Mu tak boleh redha pada maksiat. Jadi sekarang ni bini mu tak pakai tudung, lepas ni mu kena ingat, jangan redha pada benda maksiat. Kena tegur lah. Sebagai suami kena tegur. Suruh suami isteri pakai. Dia sebenarnya tuan-tuan, isteri ni dia akan pakai kalau suami tu nak. Saya jumpa ramai dah. Ni artis-artis ramai hak pakai tudung dah sekarang ni. Ramai. Sebab apa dia pakai tudung? Sebab suami. Suami sungguh ni. Masa sebelum kahwin dia tak paksa. Lepas kahwin tanggungjawab dia. Pak tak tanggung dosa dah, suami tanggung dosa. Suami bawa pergi umrah, balik dok pakai lagi. Tak apa, suami sabar. Suami tapi usaha bagi tudung dia simpan. Bagi tudung dia simpan. Kadang-kadang pakar, gimana majlis tahlil. Okey lah, tu sebab bagus juga ada tahlil ni. Pakar juga tudung bagi tahlil ni. Mana ada orang pergi muka rambut keluar gitu, tak ada. Baru ni bawa pergi haji, balik pakar tudung tu. Dia kata dia semangat nak pakai tudung sebab tengok suami dia sungguh nak suruh pakai tudung. Allah tengok, isteri ni Allah lembutkan hati bila suami dia hebat. Tu
Itu sebab redha jangan guna pada tempat yang salah. Itu nombor satu. Sama juga macam kita. Kita tak boleh redha pada maksiat. Pemimpin buat maksiat, kita kata, oh tak apalah pemimpin kita, tak boleh. Kita kena tegur. Tegur dengan betul. Nombor dua, waman idza ghadiba lam yukhrijuhu ghadabuhu 'anil haqq. Yang kedua, dia marah. Tapi marah jangan buat sampai bawa kepada maksiat. Marah, kita marah benar. Marah sungguh nak kat orang tu. Marah benar. Tapi disebabkan marah itu jangan sampai mu pukul orang sampai orang tu sakit. Jangan. Mu nak marah pelajar, student, mu tak boleh maki dia. Saya pensyarah, cikgu. Saya ni cikgu lah, kira pensyarah ni mengajar budak universiti je. Tapi kira cikgu lah saya ni, mengajar budak. Saya nak marah budak tu, saya tak boleh zalim pada budak tu. Ni baru letak markah-markah budak. Ni budak-budak tu. Konvo ni budak sebelah ni, UKM. Letak markah. Saya nak marah dia, saya tak boleh kata, mu aku turunkan markah. Tak ada, saya tak buat gitu. Mu boleh jawab, aku tulis. Aku bukan jaga mu punya markah syakhsiah. Dia panggil syakhsiah ni markah akhlak. Mu tulis, mu boleh jawab soalan aku beri markah. Dapat A antara mu dengan Tuhan. Kalau mu tak boleh jawab tu, memang aku tak boleh lah. Aku tak boleh bagilah mu dengan A. Kalau aku beri kat A, mu tak layak, aku beri mu A, rasuah. Pecah kat mana? Masuk dalam pula aku. Tak boleh, jangan pensyarah lah masuk dalam. Oh, macam-macam cerita. Hak baru ni pensyarah bernafsu. Dia mengajar, dia naik nafsu pula. Mengarut sungguh. Macam-macam dunia ni, Allah lah. Masuk ke SPRM pun ada. Allah, pening masuk kepala. Ni masuk dalam TV lah. Okey. Macam-macam tuan-tuan. So, hak pensyarah perempuan, pensyarah lelaki kacau anak murid perempuan. Pensyarah perempuan kacau anak murid lelaki. Macam-macam. Tak kira lagi pensyarah anak murid perempuan kacau pensyarah lelaki. Aku kena dah. Nak buat kan, kena pensyarah semak. Tapi tuan-tuan kena jaga etika. Dia masuk, tutup pintu, buka pintu. Dia nak masuk kawasan ni, minta maaf, tak boleh, duduk depan tu je. Dia kena tegak kita ni. Tapi tuan-tuan, manusia ni jatuh, pemimpin jatuh dua benda. Tuan-tuan kena ingat benda ni. Sejarah menunjukkan daripada zaman selepas Nabi Muhammad SAW sampai hari ni, zaman Muawiyah, lepas tu zaman Abbasiyah, Osmaniyah, semua jatuh dua benda. Pertama, disebabkan duit, rasuah, pecah amanah. Pemimpin out tu, jatuh tu. Dia kaya tapi dia akan jatuh. Satu hari dia akan jatuh. Ini kata Imam Mutawalli Sya'rawi. Allah tarik dia punya nikmat di akhir-akhir hidup dia. Nombor dua, disebabkan apa? Disebabkan wanita. Tu kena berhati tu. Jadi jangan marah siapa perikat kita kafirkan orang. Jangan marah siapa perikat kita maki orang. Jangan siapa kita menzalimi orang. Tu nombor dua. Nombor tiga, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, benar kata Luqman, waman idza qaddara lam ya'khuz ma laysa lahu. Nombor tiga, mu akan berjaya dalam hidup ni dengan keimanan. Mu jangan siapa perikat mu mampu ambil tapi mu tak ambil. Macam mana tu? Tuan-tuan, kita boleh curi duit orang. Kita boleh rasuah. Tapi mu mampu ni. Mu sebagai ketua mu boleh ambil duit. Tapi mu tak ambil. Tu maksudnya mu berjaya. Tahan nafsu. Mu tak ambil hak orang tanpa hak. Contoh, saya boleh nak nipu. Contoh kalau saya berniaga. Saya timbang. Ni, katakan ni, letak saya 100 lah ni, 100 lah. Saya tak letak 100, saya letak 90. Boleh ke tak? Ada ke orang nak kira se ni? Tak ada. Bawah orang beli sekotak 2, 3, 4 kotak. Aku sekali beli 7 kotak. Mana nak kira ni? Kalau saya letak 90, 80, tak ada orang tahu. Saya boleh man ghasya falaysa minna, tapi aku tak buat. Saya boleh nak nipu, saya boleh nak ambil duit orang, saya boleh nak rasuah, tapi saya tak ambil. Itu tandanya apa? Mu mampu. Itu kata Luqman Al-Hakim, 3 benda ni mu akan berjaya atas muka bumi. Ini yang dinamakan merdeka. Mu merdeka daripada buat mu redha pada benda maksiat. Mu merdeka daripada marah yang tidak menentu.
Memerdeka daripada apa? Menjaga jiwa nafsu daripada mengambil hak orang tanpa hak. Na'uzubillah. Tapi kalau tuan-tuan berniaga, nak untung, ambil. Tak ada masalah. Islam benarkan. Tuan-tuan jual apa? Jual air apa? Ikan sirakat 1,500. Boleh? Kat Terengganu ada. Sini Sutung 1,500. Atau 100 setengah, 200 setengah. Boleh. Tapi mu tengok ada tak orang pergi makan. Kalau orang tak makan, orang tak pergi, mu jangan marah. Tapi kalau orang pergi ramai, tu rezeki mu lah. Tapi pelik lah orang pergi makan ramai. Tapi tak, dia makan ni tuan-tuan sejati, tuan-tuan jangan kata mahal murah. Ada orang pergi murah. Baru ni saya pergi dekat kedai Zizan, daging Wagyu besar tu ya. Dekat dia buka Zizan, orang Islam kita bagus lah kan. Dia ada partner. Ni dia bagi set lah, siapa nak ni, bagi orang yang nak ni dia panggil premium, mahal sikit lah. Daging besar tu harga 500 ke 700 ringgit. Saya tanya budak hak jual tu, kata, "Dek, ada ke orang makan ni?" "Allah Ustaz, habis." "Oh tu, habis." Dahsyat, rezeki lah. Lepas tu boleh tak? Boleh, tak salah. Mampu. Tu kalau pergi ke satu kedai lagi, Jahit ke ataupun Pak Mus tu, orang pakar daging, saya tanya dia, "Ada ke daging Wagyu yang harga 1,000?" Oh, dia kata, "Ustaz, ada yang 4,000 satu slice." Ada orang Islam kita makan, silakan. Dia mampu. Laku. Jadi itu sebabnya tuan-tuan perempuan, kita buat, kita nak ambil duit, biar cara yang halal. Cara yang betul, jual beli yang betul, akad yang betul, insya-Allah kita akan berjaya dunia akhirat. Tuan-tuan, doakanlah kita berjaya dunia akhirat. Doakan negara kita selamat daripada fitnah. InsyaAllah kita bukan saja merdeka daripada penjajah, tapi merdeka dari sudut pemikiran. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.